Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sialnya panjang harapan itulah yang akan menjerumuskanmu dalam kemaksiatan kepada Allah dan penentangannya. Bila engkau pendekkan cita-citamu, maka ketika itulah akan datang kepadamu segala kebaikan. Lantaran itu berpegang teguhlah kepada takdir jika engkau mahukan kejayaan. Apa sahaja yang dibawa takdir, terimalah dari tangannya dengan penuh keredaan serta muafakat serta petunjuk syariat dan hukum hakamnya, sehingga tiada jiwa lagi bagimu, tiada hawa nafsu, tiada tabiat dan tiada syaitan. Maksudku, dia telah dilindungi dari pengaruh semua itu. Bukan bererti yang dia sudah tiada lagi dari semua segi itu. Tiada siapa pun di antara kita yang maksum, yakni terselamat dari kesalahan sesudah kewafatan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Bila dirinya tenang tenteram, maka hawa nafsunya tentu akan terkalah. Gejolak tabiatnya akan dipadam, syaitannya dipenjara. Apa yang jatuh dari tangannya, bila dia kembali mencarinya, tiada didapatinya lagi. Tawakal itu tiada punya hentian dengan sebab musabab. Tauhid pula tiada punya pandangan buruk atau baik terhadap siapa pun. Engkau dengan jiwamu sepenuhnya, dengan hawa nafsu sepenuhnya, dengan adat kebiasaan sepenuhnya. Tidakkah ada berita padamu dari tawakal dan tauhid itu? Pada mulanya pahit, kemudian manis, kemudian patah lalu diikat patahnya, kemudian mati lalu hidup semula yang kekal. Mulanya hina, kemudian mendapat kemuliaan. Mulanya fakir, kemudian kaya. Asalnya tiada, kemudian ada dengan kuasa Allah, bukan dengan kuasamu. Jika engkau sabar atas semua ini, barulah sah apa yang engkau mahukan daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak, tiada sah apa pun. Apa sahaja yang menyibukkan dirimu dari mengingati Allah Ta'ala, semuanya akan dihitung ke atasmu. Meskipun amalan itu berupa puasa dan solat yang engkau kerjakan sesudah amalan yang fardu dan sunnah. Jika engkau sudah mengerjakan yang fardu dari puasa, kemudian engkau berpuasa sunat pula, misalnya, tetapi hatimu hanya sibuk dengan lapar dan dahaga sahaja, tidak hadir kepada Allah Ta'ala, tidak bermuraqabah kepadanya, tidak merasa senang kepadanya dan berdamping diri dengannya dan mendekatkan amalan itu kepadanya, maka engkau dianggap hamba dihijab daripada Allah Ta'ala dan hamba kepada manusia, kepada dirimu dan hawa nafsu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada 3 perkara yang utama yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Yang pertama yang berkait dengan tulul amal, panjang angan-angan dan panjang harapan. Dan yang kedua yang berkait dengan tawakal kepada Allah. Serta yang ketiga yang berkait dengan tauhid yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semalam kita menceritakan tentang bagaimana Islam yang sebenar, Muslim yang sebenar, bagaimana mereka berurusan dengan takdir Allah Ta'ala, dan bagaimana mereka berurusan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar, supaya benar mereka ini Islam sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan sebagaimana Allah perintahkan kepada nabi-nabi yang terdahulu untuk benar-benar mempamerkan, menunjukkan Islam yang sebenar. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Dan ketika mana Allah berfirman kepada Ibrahim AS, Islamlah kamu. Maka Ibrahim berkata, aku telah Islamkan diriku kepada Tuhan sekalian alam. Yani aku tundukkan diriku sepenuhnya tanpa apa-apa bantahan, zahir dan batin, lidah atau dengan hati. Tunduk sepenuhnya pada Tuhan sekalian alam. Kalau semalam kita juga menceritakan bagaimana watak seorang yang menerima takdir Allah Ta'ala. Bukan sekadar secara zahir dan mulutnya berkata saya terima, tetapi dalam hatinya juga menerima takdir Allah dengan sepenuhnya. Bahkan bergembira dengan takdir itu kerana ia pilihan Allah. Sebagaimana yang berlaku kepada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, waktu sakitnya lama dan panjang sehingga dia tidak boleh bangun, terlantar, dengan hari ini kita sebut kena stroke. Maka dia kekal senyum sehinggalah beliau wafat. Bila ditanya kepadanya oleh anak saudaranya, dengan seberat ini ujian kamu masih senyum? Maka jawabnya, ya, kerana aku suka apa yang Allah suka. Allah mengujiku, tanda Allah suka padaku, maka aku suka dengan ujian ini. Maka ini bagaimana watak orang Islam sebenar. Kita kena mujahadah menerima takdir Allah, yang bermula dengan sabar dalam menerima takdir Allah, diikuti dengan redha, dan diikuti dengan mahabbah ataupun sayang, suka dengan apa yang Allah berikan pada kita. Apatah lagi kita tahu bahawa perjalanan ini, perjalanan sebenar kita bukan di sini. Kita cuma lalu di sini. Kita cuma singgah di sini. Sebagaimana yang diingatkan kepada kita oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia sebagai orang asing atau musafir yang menumpang lalu. Oleh kerana itu kita tak ambil pusing sangat atau tak ambil cakna sangat apa pun yang menimpa kita di sini, kerana ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat kita. Kalau kita musafir, kita berhenti kat R&R, tak ada orang layan kita, kita pun tak kisah. Kita bangun sendiri, beli sendiri. Kalau tak ada tempat duduk pun kita tak kisah, sebab kita tahu ini musafir. Kita mungkin makan dalam kereta pun okey, tidur dalam kereta pun okey, walaupun tak ada tilam, walaupun tak ada kemudahan itu dan ini, kerana kita musafir. Kita boleh tidur dalam kereta dalam keadaan duduk, kita boleh tidur dalam keadaan yang tak selesa, tapi kita okey, kerana kita tahu kita sedang musafir. Dan tak ada pun yang mencela apa pun kesulitan musafir kita, kerana kita melihat di hadapan kita akhirat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dan ini yang kita nak sampaikan pada pagi ini, huraian yang berikutnya. Apakah punca kita ni agak suka menerima takdir Allah SWT? Apakah puncanya kita selalu merasakan bahawa takdir itu tidak menyebelahi kita? Atau kita merasakan takdir itu terlalu buruk, pahit, bukan seperti tidak mahu menyokong kita, sehingga kita melihat seluruh alam memusuhi kita dengan takdir yang Allah tentukan pada kita. Bahkan sebagai manusia pula berburuk sangka pada Allah dengan berkata, Rabbi ahanan, ya Allah, engkau tak sayang kami, engkau tak muliakan kami. Maka ungkapan dan ucapan ini lahir kerana apa? Sebab apa? Kerana tulul amal. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, sialnya panjang harapan. Maksud celakanya orang yang ada sifat panjang harapan. Apa itu panjang harapan? Yang disebut dalam bahasa Arabnya tulul amal, panjang cita-cita dan angan-angannya. Baik, kita boleh tak nak berangan dan bercita-cita panjang? Dengan bahasa mudah, kita buat perancangan untuk satu tempoh waktu yang panjang. Saya berangan saya nak jadi orang kaya,
Saya berangan saya akan dapat menantu, bercucu, bercicit. Saya berangan nanti bukan saya balik kampung, anak-anak saya yang balik kampung saya. Maksudnya saya sampai kat penat dah nak balik kampung. Saya nak nanti satu hari saya duduk tempat orang lain pula balik rumah saya. Maksud saya anak-anak saya besar, mereka berkahwin, maka rumah itu jadi kampung kepada mereka semua. Maka ini perancangan ramai manusia. Yang buka kedai satu, dia rancang nak buka 2, 3, 4, nak buka cawangan merata dunia. Yang bekerja berangang biar nanti naik pangkat jadi pengarah, jadi sekian-sekian. Kita berangang ni salah tak? Berangang tak salah. Kerana dengan berangang kita akan punya semangat untuk hidup. Dan dengan berangang kita akan ada idea yang lebih canggih atau idea yang lebih kreatif. Orang yang kuat berangang lah idea dia kreatif. Orang tak berangang idea dia tak kreatif. Kita memang berangang, banyak kita berangang. Tapi yang dicela dalam syarak, yang disebut sebagai panjang harapan, tulul amal, ialah yang berangang yang tidak ingat mati. Dirupa bahawa kehidupannya akan mati. Sebab itu dalam definisi ulama, maksud panjang angan-angan supaya kita tahu beza perancangan masa depan dan sebagainya. Kata mereka maksud panjang angan-angan ialah dawamul hirsi ala dunya ma'al i'radi anil akhirah. Berterusan mencintai dunia dalam keadaan berpaling dari akhirat. Atau dengan makna lain panjang angan-angan, berterusan berfikir untuk kekal di dunia tanpa melihat kematian dan mengingati kematian. Atau dengan definisi lain ialah meletakkan segala keutamaan usia, harta benda untuk mencapai dunia dengan membelakangi akhirat. Meletakkan semua usia kita, yang di masa kita dan harta benda kita untuk dapat benda dunia tu dengan membelakangi akhirat. Maka ini namanya panjang angan-angan atau disebut al-hirs. Manusia, tuan-tuan sekalian, angan-angan ni dia tak pernah tua. Kita walau tua, angan-angan kita kekal muda. Cuba tuan-tuan perhati, hari ni umur berapa? 60. Angan-angan kita tua tak rasa? Tetap angan-angan kita muda. Angan-angan kita tetap nak buat benda yang orang muda boleh buat. Angan-angan kita tetap macam kita tak mati. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul syab, la yazalu qalbul kabir syaban fisnataini. Senantiasalah orang tua dia muda dalam dua perkara. Sentiasalah hati orang tua itu muda pada dua perkara. Ini orang tua, tapi hatinya akan rasa muda pada dua perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua tulul amal, panjang angan-angan. Baik, ada pun cinta dunia, dia tetap rasa dia tak akan mati lagi. Walau umur 60, 70, 80, tetap dia rasa dia tak mati. Dan apa yang dilakukan semuanya untuk kekal mengindahkan dunia. Dia masih lagi nak lawakan rumah dia, dia nak lawakan kenderaan dia, dia tak nak lawakan amalan dia. Dah tua ni, dia tetap nak kekal harta benda tu milik dia, nama dia. Kalau kata pakcik ataupun ayah kan dah tua, nama tu bagi kat kita, tak boleh, nama aku. Maka tanah nama dia, rumah nama dia, tak fikir pindah. Dia pindah-pindah jadi faraid. Dia pun faraid, bukan dia nak. Kerana itu ketetapan syarak, dia mati dia tak boleh buat apa-apa. Tapi kerana cinta dunianya, dia kekal menyibukkan diri dengan urusan dunia walau dia dah tua. Kata kita berurusan dengan apa pun urusan dunia, dia mesti ada tamat waktu ni. Orang yang suka main bola, mainlah macam mana pun, akhirnya pengadil tiup whistle, tamat dah main, stop main. Sama ada dia wakaf sekejap, okey ini waktu rehat 15 minit, berhenti. Tak ada lagi orang yang bodoh nak tendang bola masa tu, berhenti. Lepas tu separuh masuk kedua, asyautus tsani, separuh masa kedua, okey main lagi 90 minit misalnya, atau main lagi 45 minit. Lepas main, pengadil pun tiup whistle penamat, dah stop main, balik rumah. Penonton pun kena balik.
Stadium pun tutup. Walaupun itu tempat main, dia terhadkan waktu. Kita semua faham. Tuan-tuan pergi supermarket, hypermarket. Tuan-tuan nak pergi pukul apa? Nak pergi pukul 8 Ustaz. Pukul 8 tak buka lagi. Saya nak pergi 9.30 pun tak buka lagi. Lampu pun dipadam. Letak satu guard, jangan bagi orang masuk. Kalau yang masuk pun yang buka bisnes dalam tu. Boleh masuk. Prepare awal sikit sejam, setengah jam. Tunggu pukul 10 baru buka, masuk. Kita nak keluar balik, boleh kita keluar 2 pagi? Tak boleh. Dia ambil permit dia, dia ambil lesen dia sampai pukul 12 malam je. 12 malam ditutup balik lampu. Balik, masa dah habis. Tuan-tuan, kita faham semua benda tu. Tuan-tuan kerja office hour, masuk berapa? Panjkat sebelum pukul 8, keluar pukul 5. Tapi dalam hal dunia dengan akhirat, kita tak reti masa. Lalu kita terus letakkan semua masa kita untuk dunia. Mana akhirat? Tak ada, semua dunia. Inilah dia orang yang kata Nabi SAW berpenyakit ni, yang dia muda walaupun dah tua, kerana cintakan dia pada dunia. Dia orang cinta dunia. Dia tak reti nak berhenti. Kata kita macam mana pun kita sibuk dunia. Waktu kita berhenti rehat kejap, solat zuhur, solat asar. Waktu kita mungkin berhenti terus dengan pencen kita. Dah lah pencen dah. Apa nak sibuk-sibuk lagi? Awak dulu general, sekarang dah pencen, nak sibuk tentera apa? Kalau awak perang ini pun lempang, awak mati. Dah tua, 60-70. Maka Allah beri tempoh tadi dengan pencen. Akhirat sekarang. Maha suci Allah dengan sifat pemurahnya. Allah jadikan sunnatullah, setiap pekerjaan ada pencen, supaya mereka terus ada masa untuk menyembah Allah. Tapi sebahagian mereka tak faham-faham makna pencen. Walau kalau mereka pergi balik tempat mereka bekerja, mereka akan dimalukan. Cikgu pencen, dia berani tak pergi sekolah dia. Saya sekali boleh lah pergi. Saya sekali. Tapi kalau nak pergi tiap hari, buat malu. Orang kata gila talak tu. Kalau saya dah pencen mengajar sekarang, saya tiap-tiap hari nak pergi makan kantin sekolah. Saya tak rasa saya akan dialu-alukan. Mungkin kali pertama orang lama tak nampak, orang tanya apa khabar, buat apa sekarang. Pergi hari kedua, ni datang lagi ni, tak sedar diri ni pencen. Saya datang lagi, orang kata gila cikgu ni. Cikgu ni memang gila. Bayangkan kita bila dah pencen, datang balik tempat kita kerja, orang boleh kata kita gila. Hinanya kita bila nak balik semula dunia, yang kita telah dipencenkan. Kita tengok kalau askar tu dah pencen, dia pakai lagi baju askar, dengan pangkat-pangkat dia. Pergi pasar beli ikan. Orang kata gila tak dia? Gila. Awak dah pencen, seragam awak letak. Polis dah pencen, dia pakai lagi tak baju seragam dia? Dia dah malu nak pakai. Kalau satu ketika dia bangga. Ni kalau pakai dah pencen, barangkali kena tangkap. Mengelirukan masyarakat. Siapa pun tahu bila di mana dia pencen, dia nak balik semula ke dunia dia pencen, dia akan dihina. Dia akan dihina siapa pun. Tentang betapa kasih sayang Allah pada hamba-hambanya. Allah masih lagi beri peluang ni, hamba yang pencen, untuk kembali pada akhirat. Jangan lagi cinta dunia dan panjang angan-angan. Kerana itu kata Nabi SAW, Naja awwalu hazil ummah bil yaqini waz zuhud, wa yahliku akhir hazil ummah bil bukhli wal amal. Umat dahulu selamat kerana mereka ada yakin dan zuhud pada dunia. Jadi yakin mereka pada akhirat dan kematian. Sebab itu mereka sibuk beramal untuk akhirat dan hari kematian. Dan zuhud mereka pada dunia. Maksud zuhud pada dunia, mereka tahu dunia tu nak ambil banyak mana. Mereka tahu dunia tu nak ambil untuk apa, kerana apa. Mereka tahu. Mereka tak mungkin sembrono mengambilnya sehingga melalaikan akhirat. Dan musnahnya umat akhir ini, kata Nabi SAW, kerana 2 penyakit. Pertama, bakhil. Yang kedua ialah panjang angan-angan. Duk ingat boleh hidup lagi. Akhirnya mereka lambat bertaubat. Akhirnya mereka lambat beramal dengan amal akhirat. Satu ketika seorang ulama sedang berada di kubur. Tapi dia duduk jauh sikit untuk muhasabah. Seorang alim lain tengok Syekh ni duduk jauh sikit,
Maka dia mendekatinya lalu berkata, Tuan Syekh, wasiatkan pada saya. Lepas selamat dikebumikan jenazah, maka kata orang alim ni pada Tok Guru besar ni, Ausini, wasiatkan pada saya. Maka katanya, orang yang dalam kubur ini dia menyesal. Dia menyesal dengan sesalan, dengan benda yang dahulu kalau ditinggalkan dia tidak mungkin akan menyesal. Dia menyesal. Yang dengan benda itulah dia duduk berbala kat dunia ni. Yang dengan benda itulah dia terus sibuk dengan makhluk bernama manusia. Dan hari ini dia mati dan dia tahu apa yang paling berguna untuknya. Tentang kita, hari ini kita hidup kat dunia, yang kita berbala buat apa? Semua buat dunia. Bala bertekak, adik-beradik, semua. Nanti bila kita mati, kita tahu benda itulah benda paling tak berguna untuk kita, yang kita berbala, bertahan, bertarung nyawa. Walau kita tidak bersungguh-sungguh bertarung nyawa untuk mendapatkan akhirat, yang dengannya kita bahagia. Tapi kita duk berbala hal-hal duniawi kerana panjang angan-angan kita, panjang cita-cita kita. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, sialnya panjang harapan. Yang itulah penyebab kepada maksiat dan menentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita kena pendekkan cita-cita kita. Apa maksud pendek cita-cita? Kita dah sebut dalam definisi awal makna panjang angan. Bukan maksud saya tak ada perancangan masa depan. Saya ada perancangan. Artinya, pendek cita-cita, ingat kita ni akan mati. Ingat kita akan pergi. Ingat kita ada akhirat. Ingat kita akan kembali ke pangkuan ilahi. Maka ini menyedarkan kita tentang bahaya panjang angan yang menyangkakan kekal di dunia. Sebab itu kata para ulama, di antaranya kata Ibrahim bin Adham, nasihat beliau kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, man arafa ma yatlubu hana alaihi ma yabdhulu, wa man atlaqa basarahu tala asafuhu, wa man atlaqa amalahu sa'a amaluhu, wa man atlaqa lisanahu qatala nafsahu. Maksudnya, siapa yang tahu apa yang dia nak, maka mudahlah baginya apa yang dia belanjakan. Maksudnya apa? Siapa yang tahu apa matlamat dia sebenar, maka mudahlah dia belanja. Kalau kita tahu matlamat kita akhirat, maka mudahlah kita berbelanja, yakni pemurah. Yang jadi kedekut sangat sebab apa? Sebab kita tak tahu matlamat kita apa. Kalau orang tu matlamat dia akhirat, matlamat ni syurga, keredaan keampunan Allah, maka mudah dia nak menjadi pemurah. Hana alaihi ma yabdhlu, dia tak rasa pun bernilai duit ini, melainkan dibelanjakan pada jalan Allah. Macam ginilah kalau orang tu dia target nak beli satu benda. Kalau orang perempuan lah baik tangan nak beli. Apa harga ni? Ini mahal ni Ustaz. Harga 20,000, 30,000 misalnya. Maka dia duduk cari duit, simpan. Waktu dia beli tu, dia rasa tak duit tu banyak. Dia tak rasa sebab dia nampak beg tu mahal. Beg tu yang dia nak. Orang nak beli rumah, dia nak rumah besar. Berapa harga rumah? 1 juta misalnya. Dia usaha kat arah tu sehingga dia mampu bayar. Imam dengan loan ke, tak kira lah. Dia tak rasa besar apa yang dia bayar kerana cita-cita nak rumah tu. Dia tak rasa besar sebab dia nampak rumah itu. Tetapi demikian juga orang yang nak syurga, dia tahu benda apa yang dia nak tuntut kat dia syurga, maka apa yang dibelanjakan untuk syurga dia tak nampak pun besar. Sebab dia akan membelinya dengan harga apa pun, hatta dengan nyawa ni dia akan beli. Dia rasa kecil nyawanya untuk dikorbankan demi mendapat syurga yang hebat. Itu maksud yang pertama. Kemudian kata Ibrahim bin Adham lagi pada Sufyan Ats-Tsauri, ini Tok Guru besar, nasihat Tok Guru besar pada Tok Guru besar, dan kita jauh lebih berhajat pada nasihat ini. Kata beliau lagi, man atlaqa basarahu tala asafu, siapa yang membebaskan matanya melihat kiri dan kanan, maka akan panjanglah penyesalannya akhirat kelak. Semua benda nak tengok, haram nak tengok, dia melihat, kerana setiap benda yang dilihat dia akan membekas di hatinya. Dia bebaskan pandangannya tanpa sebarang peraturan dan syariatnya.
maka akan panjang dia punya penyesalannya, baik dunia atau akhirat. Dan yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, man atlaqa amalahu sa'a amalu. Siapa yang panjang angan-angannya, duk berangan sepanjang-panjangnya, maka buruklah amalan dia. Maksudnya dia tak akan buat amal akhirat. Kita nak tahu orang tu panjang angan-angan atau tidak, tengok dia, apakah dia bersungguh pada perkara dunia atau pada perkara akhirat. Kalau dia bersungguh pada perkara dunia dengan meninggalkan akhirat, kita tahu dia ni panjang angan-angan. Dia ni orang yang tak rasa dia akan mati. Orang macam ni kalau kita jumpa dia, cerita bab mati dia. Cerita semalam saya tengok ada orang accident. Semalam saya tengok khabar ada orang mati lemas. Semalam saya dengar kawan saya cerita ada orang mati lekat makanan. Semalam kita cerita bab mati. Itu saja menundukkan angan-angan dia. Pergi jumpa dia, kita pun tolong tambah projek juta ke dia, maka panjanglah angan-angan dia. Maka sa'a amaluhu, amalan akhirat jadi buruk. Yang kita sebut tadi, dia menangguhkan taubat, dia melambatkan solat, mungkin tidak solat. Dia tak berfikir untuk buat perkara akhirat, tak fikir bekalang untuk hari akhirat. Kemudian kata Ibrahim bin Adham lagi, man atlaqa lisanahu, siapa yang bercakap ikut suka dia nak, qatala nafsahu, dia telah membunuh diri ni sendiri. Kita kan orang sebut ni ustaz ni outspoken ni, dia nak cakap ini orang, itu orang yang nak bunuh diri sendiri. Kita bila nak bercakap sebagaimana Nabi ajar, kita well spoken. Atau kata Nabi SAW, falyaqul khairan aw liyasmut, cakap baik atau diam. Siapa yang cakap baik atau diam, umur dia panjang. Siapa yang cakap buruk-buruk dan nak cakap apa, umur dia pendek. Umur dia pendek. Sebab itu kata Ibn Adham, man atlaqa lisanahu qatala nafsahu. Siapa yang membiarkan lidahnya bercakap apa yang nak cakap, ikut dan kalau bahasa kita sekarang, maka dia membunuh dirinya sendiri. Elok-elok dia tak kena tumbuk, cakap akhir kena tumbuk. Elok-elok dia tak kena tikam, sebab cakap tadi kena tikam. Maksudnya, betul perkataan kita ni, memanglah kita ni ada ego. Saya nak cakap, saya cakap. Tuan-tuan, ego tak pernah berikan kebaikan pada kita. Sebab itu hidup kita jangan ikut nafsu, jangan ikut kebiasaan, jangan ikut orang ramai, kita ikut syariat. Kalau kita nak panjang umur, syariat sediakan kita. Kalau semalam kita beritahu, manusia ni Allah ciptakan dengan ribuan kekurangan. Banyaklah maksudnya. Dipanggil naqais insaniyah. Datang syariat bagi menyempurnakan segala kekurangan tadi, sedikit demi sedikit, sehingga dia sempurna di sisi Allah. Kita tuan-tuan sekalian suka bergaduh, berbalah. Itu yang perangai kita. Dia yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, kita ni ada nafsu binatang. Apa itu nafsu binatang? Suka gaduh. Suka gaduh. Binatang, dia nak sama dengan betina dia, gaduh dulu. Sampai mati baru dapat. Bukan senang nak buat keturunan dia tu. Dia nak jadi ketua kabilah dia, kabilah monyet ke apa, gaduh dulu, mati. Saya tengok alam binatang ni, ada spesies monyet ni, dia setahun sekali akan dicabar untuk ketua. Berlawan lah. Kalau kalah, dia akan dipinggirkan. Tapi dia akan cuba lagi, tahun depan berlawan, gaduh. Dia menang, dia akan pegang kabilah ni. Yang si betina tengok mana satu kuat. Sebab binatang asal dia pegang siapa yang kuat. Dia tak ada istilah setia. Yang kuat boleh. Itu mana-mana binatang pun boleh jadi, kita katakan, pasangan dia. Sebab dia yang kuat, itulah dia pasangan dia. Ni badak air pula, berlawang badak air, rebut kawasan air. Sifat binatang tu ada pada kita. Kita sebagaimana kata Imam Al-Ghazali sebut, di Allah Ta'ala, kita ada nafsu binatang, kita ada sifat kemalaikatan. Sifat kemalaikatan itu ialah bila kita sujud pada Allah. Itu sifat kemalaikatan. Tapi bila kita gaduh ni, sifat binatang. Maka turun syariat mendidik kita supaya kita dapat mengawal diri daripada berbalah. Kita tetap akan berbalah juga, yang kita terangkan semalam. Berbalah tetap, gaduh, tapi syariat datang ajar kita adab berbalah, akhlak dalam berbalah. Kenapa? Dengannya kita akan jadi sempurna. Kita pemarah tak pemarah, macam binatang marah. Ayam pemarah, itik pemarah,
Semua binatang sifat dia pemarah. Dan sifat tu ada pada kita. Maka datang Islam menyempurnakan supaya pemarah kita tu marah pada tempatnya, pada waktunya, dan menggunakan lafaz yang betul waktu marah. Tak dalam maki hamun keturunan dia, maki hamun bangsa dia, tidak. Dia tak sampai peringkat itu. Marah kita ada etika. Tak sampai kita pukul, belasah, pecahkan semua barang-barang berharga hanya kerana marah. Bila marah, pecahkan pinggang. Ada seorang suami tu, dia tak tahan kena marah di isteri dia. Dia letih dia tak tahan. Isteri dia marah teruk, semua marah. Dia cari jalan macam mana nak jadikan isteri tak marah dia. Kat sini jenis pemarah. Dia perempuan kalau pemarah teruk betul. Laki pemarah biasa, perempuan pemarah luar biasa. Tapi perempuan ni, dia bila pemarah, dia memang fokus orang je. Suami dia je, tak ada orang lain. Kalau pelayan tu lambat hantar makanan, suami dia kena marah. Apa pun yang berlaku kat luar yang dia tak puas hati, suamilah kena. Tahanlah, tak adalah telinga. Itu kebanyakan suami kena. Semua suami tunduk belakang je lah, kena marah gitu. Macam suami, dia tak berfokus kemarahannya. Dia boleh marah semua. Kucing pun dia boleh marah. Dia tak berfokus. Dia boleh marah mata kain dia, jorang dia, tayar kereta dia boleh marah belakang. Dia boleh sepak tayar kereta dia. Perempuan dia cuma marah suami dia je. Kereta rosak, suami dia pula kena. Jadi bila dia nak diamkan isteri yang pemarah, dia buat apa? Setiap kali isteri dia marahkan dia akan pecahkan pinggang isteri dia. Sebab isteri dia paling sayang pinggang dia. Marah ambil pinggang, pecah. Laki isteri tak berani lagi marah sebab nanti pinggang pecah. Akhir berhentilah marah isteri dia. Tuan-tuan jangan cuba di rumah. Ni bukan suruh cadangan, tapi nak cerita ada orang dia buat macam tu. Tuan-tuan kalau buat macam tu takut pecah kepala tuan-tuan pula. Artinya dalam Islam ada kawalan. Bila kita marah, kita jangan rosakkan harta benda. Ustaz, itu kan berjaya. Tak, itu bukan contoh kita. Walau dia berjaya, itu bukan contoh. Kerana Islam ajar kita bila kita marah, jangan ada harta yang rosak. Sebab itu pemarah dan Islam ni hebat. Jangan bila kita marah, kita pecahkan pinggang, kita pecahkan TV, pecahkan telefon, kita pecahkan motor. Ada sahabat saya tu, dia naik motor, tiba motor dia rosak. Dia punya marah, dia humbang motor dalam longkang. Pada motor dia rosak tu, ada teknikal je masalah dia. Tapi kerana jenis orang pemarah, dia tolak motor dia masuk longkang, lagi teruk rosak dia. Ni ada orang penyakit macam tu. Dan kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Maka kita kena faham syariat, bagaimana kita nak sempurna jadi manusia. Sampai peringkat kita menerima segala takdir Allah. Sampai peringkat kita tahu memendekkan angan-angan dan cita-cita kita. Kerana kita ada akhirat. Di situ kita akan nampak bagaimana Allah sempurnakan kita. Kita sentiasa tenang, sentiasa mengharapkan pahala, sentiasa redha, sentiasa cool. Istilah hari ni cool orang ni. Macam-macam berlaku, anak dia mati, isteri dia mati, lihat dia tenang, dia orang redha dengan takdir Allah. Nampak dia sempurna, orang hebat. Kata orang, kalau kita nampak dia tak pemarah, dia nampak hebat. Orang kalau nampak dia kekal bercakap dengan baik, kita nampak dia hebat. Kita nampak dia matang, kita nampak dia bijak. Apa yang menjadikan dia bijak? Syariat. Sebab itu datang Islam bagi menutup segala keaiban kita. Tapi ada orang tak nak ikut syariat, maka terdedah segala keaiban dia. Dia ingat dia tak semayang jadi hebat. Dia ingat dia tak tutup aurat, dia jadi hebat. Dia ingat dia duk bangkang perintah-perintah Allah, dia jadi mulia. Tak, kamu akan menjadi persis seperti binatang bahkan lebih rendah. Okay, dia tak pakai baju ni sebab mula tak pakai tudung, kemudian tak nak pakai baju. Tak, Allah akan tunjuk keaiban dia satu persatu. Kulit yang makin kedut, rambut yang makin beruban, tak nak pakai tudung, penuh bang tak kepala, sampai botak kepala, pakai hodoh dia. Kalau dia pakai tudung, dia menutup keaiban kepala dia. Lah masa muda-muda, okey lah, dia bonding rambut, Allah, tunggu tu, gugur sana, gugur sini, botak sebelah. Dia kekal melawan syariat, tidak mau bertudung, Allah tunjuk keaiban dia. Habis keduk, habis gugur rambut dia, habis putih rambut dia, orang nampak dia jijik, tengok macam nenek kebayang. Sebab tu nenek kebayang tak pakai tudung.
Kalau nenek kebayang tu pakai tudung, dia tak jadi nenek kebayang, dia jadi muslimat lah. Maksud jadi baik, nampak lawa. Dia syariat tutup keaiban. Yang ni yang orang tak faham. Syariat tutup keaiban dia. Lagi kita kuat pegang pada syariat, lagi kita kuat pegang pada hukum, lagi kita kuat pegang pada perintah, lagi sempurna kita. Bak duit ke, bak keluarga ke, jiran tetangga, jaga syariat, kita nampak sempurna. Kita membelakanginya maka rosak. Kemudian kata Syekh lagi, Syekh Abdul Qadir, dan punca orang tidak mau menerima takdir Allah juga kerana panjang angan. Tak nak terima takdir Allah, lantaran itu berpegang teguh pada takdir. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa seorang yang cintakan dunia atau panjang angan, dia melihat takdir itu tidak menyebelahi dia, kerana dia mengganggu perancangan dia. Dia rancang satu perancangan, hari ni saya nak berjalan raya, tiba hujan lebat, marah ke hujan. Dia rancang nanti dia pencing, dia dapat pencing cara mewah, tiba kena scam, kena tipu sebelum pencing. Okay, dia pun tak macam dia rancangkan, maka dia pun marah pada takdir dia, marah pada kehidupannya. Dia lupa sifat marah tadi lahir daripada cinta dia pada hidup dunia. Dia mesti kena akhirat. Tuan-tuan, setiap kali kita kena benda yang kita tak suka, kita marah sungguh diri kita, kita marah semua sekeliling kita, kita marah takdirnya. Kenapa? Sebab kita cuma cinta dunia. Cuba kita lihat akhirat yang disediakan bagi orang yang sabar, yang beriman, yang menerima segala takdir Allah, yang muafakat dengan segala syariatnya dan hukum hakamnya, maka orang ni akan kekal kuat. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu kena terus menerima takdir Allah dengan mengikut petunjuk syariat dan hukum hakam. Baik, bila datang satu takdir, maka ada hukum hakamnya. Contohnya begini, takdirnya ialah kematian, maka apa hukum hakamnya? Ada hukum hakam yang berkait dengan berkabungnya, ada hukum hakam berkait dengan iddahnya, maka ada hukum hakam yang berkait dengan faraidnya. Maka patuhi itu semua, tanda kamu menerima takdir Allah. Tak, ustaz, ni rumah arwah suami, kenangan kami, maka kami tak nak faraid. Jangan, ada hukum hakam. Sebab bila suami kau mati, semua jadi faraid. Tak ada istilah ni kenangan saya dengan arwah, ustaz. Betul, tapi itu harta dia yang akan kena faraid. Saya tak izinkan, saya tak bagi anak-anak saya ambil. Tak boleh. Kerana kuasa faraid itu kuasa syariat. Jadi ibu, bila mati suami dia, dia ada banyak kenangan suami dia. Rumah tu, kenderaan yang dinaik dengan suami, tapi itu bukan milik dia, suami dia punya. Okay, bila suami dia mati, anak-anak kita, mak kita ni harta ni kena bagi pusaka, kita nak angkat dekat mahkamah kecil, bahagian harta pusaka. Mak dia tak boleh, aku tak izinkan. Rumah ni aku ada kenangan bapak kamu, kau jangan diusik. Kereta ni pun sama, jangan diusik. Maka mak dia conquer semua. Contoh, kalau ada anak yang kecil, dia makan harta anak yatim. Kalau anak-anak itu sudah besar, dia makan makanan haram, dia makan harta yang haram. Sebab itu muslimat dulu, tuan-tuan sekalian, bila dia orang sedang uji gandum, datang berita suami meninggal, dia pun angkat tangan. Kenapa? Gandum ini sudah menjadi harta pusaka, aku tak berani sentuh lagi, melainkan di faraid. Dia punya warak ni tu, warak. Si isteri ni sayang suami, tapi sayang mereka berdasarkan syariat. Bila suami mereka meninggal, mereka tahu ini harta bukan lagi milik mereka mutlak, ada perkongsian. Mereka, isteri cuma dapat 1/8. Kalau sekiranya mereka ada anak atau suami dia ada anak, tak ada anak daripada dia atau anak daripada isteri yang lain, maka isteri dah tahu dia dapat 1/8. Ya, kalau dia ada madu-madu, dia 1/8 bagi dengan madu-madu dia. Kalau 2 orang jadi 1/16. Kalau 3 orang jadi 1/24. Kalau 4 orang jadi 1/36. Kalau 3 orang dia jadi, kita katakan, daripada 1/8-nya, pada 1/16-nya, 24-nya, 32. 1/32. Itu bahagian dia tahu, dia tak akan ambil lebih.
Itu tanda dia muafakat dengan takdir berdasarkan hukum dan syariat. Ada anak pula, misal kata bila ayah dia mati, dia pun sama. Harta ni aku tak nak, harta ni aku ada kenangan dengan ayah aku, tak nak bagi juga. Tak boleh lah, bang ni dah harta pusaka. Sebab tu tak ada istilah kita ada kenangan-kenangan kalau dia melanggar hukum. Kalau rasa nak kekal kenangan tadi, si ibu kena beli rumah tu, belilah, nilaikan dan dia beli, bagi. Dia berhak untuk membelinya. Jadi kalau nak jual rumah tu, dia paling utama untuk beli. Ini kita panggil hakku syuf'ah. Orang paling dekat lebih layak beli. Sama juga tuan-tuan beli berjiran, tuan-tuan nak jual rumah, tuan-tuan kena tanya jiran sebelah. Kalau jiran tak nak, baru boleh offer ni. Sebab dia akan kena mudarat kalau kita jual pada orang tanpa kita bertanya. Orang kafir memang dia tak, kita orang Islam kena tanya. Tuan-tuan nak jual rumah, pertama tanya orang sebelah, cik saya nak jual rumah ni, nak beli. Tuan-tuan nak jual kedai ni, tanya kedai sebelah jiran ni, saya nak jual kedai, awak nak beli ke? Sebab bimbang dia akan dapat jiran tak sebaik kita. Atau bimbang memang dia dah lama bercita-cita nak benda tu, maka kita offer kat dia. Tapi bukan offer harga murah, harga pasaran. Kalau kita nak bagi harga murah, itu hak kita. Tapi kita tak wajib bagi harga murah, bagi harga pasaran. Maka kalau ada orang lain beli ni, si jiran ni boleh batalkan pembelian tu untuk menuntut hak dia membelinya. Itu dalam undang-undang Islam, hakku syufa'ah. Kena tanya jiran. Jadi offer jiran sebelah dulu, bukan asal senang nak jual, bukan begitu. Kadang-kadang jiran sebelah ada kehendak, dia ada anak-anak yang mungkin nak suruh duduk dekat ni, maka dia beli mudah. Maka kita kekal menjaga hubungan yang baik dengan jiran kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sehinggalah kita menerima takdir Allah sampai kita tidak lagi terlibat dengan cara kehidupan kita sendiri atau hawa nafsu ataupun pengaruh syaitan. Tetapi kita tak nak hidup cara biasa, kita nak hidup cara syariat. Kita tak nak hidup dengan cara ikut hawa nafsu, tapi kita nak hidup dengan syariat. Kita tak nak hidup dengan keadaan syaitan kuasai kita, tapi kita nak hidup dengan syariat. Hidup ini bukan yang kita sebut ikut kebiasaan, bukan. Hidup ini ikut syariat. Start kebiasaan saya bangun pagi pukul 7.30 bla bla bla, itu kebiasaan. Saya kata ubah kebiasaan tadi menjadi syariat. Apa kata syariat? Bangun awal qiyamul lail dulu, bangun untuk subuh, itu syariat. Jangan ikut kehendak kita dan kebiasaan kita. Atau orang lain memang buat macam tu, sah. Orang kalau buat rumah terbuka macam ni, sah, buat lagu bla bla, kita jangan ikut dia, kita ikut syariat. Orang lain tak kalau kahwin buat macam tu macam ni, kenapa ikut orang? Tapi mandang suruh, tak, kita ikut syariat. Sebab tu majlis kahwin itu berbeza dengan yang lain. Kenapa? Kerana kita ikut syariat, kita bukan ikut kebiasaan. Setiap orang Islam dia kena letak benda tu. Apa yang saya nak buat ikut syariat. Saya berkawan ikut syariat, saya tak berkawan ikut kebiasaan. Biasa ada kawan, maka kita pun ada kawan. Saya ikut syariat. Maka syariat ini penting untuk kita ikut, sehingga dia buang kebiasaan kita, hawa nafsu kita, bukan syaitan yang mempengaruhi. Syaitan disuka kalau kita buat benda itu ikut kebiasaan, sebab dia dengan mudah boleh ubah dengan mengikut cara syaitan. Dan dia paling benci kalau kita buat sesuatu ikut syariat. Contoh bila isteri kita lahirkan anak, ikut syariat anak tu. Daripada azan, iqamah, ikut syariat. Akikah. Pasal orang biasa-biasa, orang tak buat benda tu, Ustaz. Kampung saya tak pernah buat akikah. Contoh kalau kita secara umum kita lihat, secara umum orang buat akikah dan korban ni tak sampai 10%. Satu kajian dibuat, secara umumnya kalau korban tu cuma 2% je rakyat Malaysia buat. 2%. Maksudnya jauh dari sudut. Kita masih lagi biasa buat biasa. Bukan kalau kelahiran pula pun sama, tak sampai 10% yang buat akikah. Sebab apa? Kebiasaan dia tak buat. Kita nak ikut syariat. Lahir anak kita nak buat akikah, ikut kemampuan kita. Boleh seko lah. Tak boleh sekarang, tunggu tempoh sampai kita mampu. Kena ikut syariat. Berarti hidup kita, tuan-tuan, dan semua perkara, tanda kita menerima takdir Allah, kita ikut syariat. Siapa yang hidupnya ikut syariat, mudah baginya menerima takdir Allah. Siapa hidupnya dah membelakangi syariat, kalau datang satu takdir Allah padanya, satu dentuman takdir Allah padanya, maka dia sudah rasa di kiamat. Tak ada apa, dah putus asa. Dan ini Allah sebut tentang perangai ini. Bila mereka ditimpa dengan kesukaran,
terbolak-balik hidup mereka. Khasirat dunia wal akhirah. Maka zahirlah rugi dunia dan rugi akhirat. Inqalaba ala wajhi, kata Allah. Tunggang terbalik dia. Bila kena sikit musibah, tunggang terbalik. Tuan-tuan perhatikan, kalau datang musibah pada kita, tunggang terbalik ke kita kekal stabil? Kalau kekal stabil sebab kita memang hidup daripada awal ikut syariat. Tapi dah tunggang terbalik, maknanya ada benda yang kita menyalahi syariat. Kena ingat, hari ini seorang boleh membelakang takdir Allah, seorang boleh membelakang syariat, seorang boleh bercakap ikut dang dia. Tapi ingat, datang satu takdir pada kamu. Ketika itu kamu akan tahu rendah tingginya langit. Tahu masa itulah orang yang bercakap besar tak akan lagi terkeluar kata-kata. Masa itulah orang yang asalnya mendabik dada, akhirnya tuan-tuan dada pun tak ada. Datang benda ni, Allah tunjuk satu takdir. Terus rebah dia, terus stroke dia, 5 tahun 6 tahun. Mana gagah kita dulu. Tapi orang yang ikut syariat, maka tempoh itu makin kuat hubungannya dengan Allah. Makin kuat hubungan dengan Allah, makin nampak tanda-tanda penerimaan Allah Ta'ala padanya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, tawakal itu tiada hentian dengan sebab musabab. Tetapi apa maksud tawakal? Kita serah pada Allah. Bulat-bulat serah kepada Allah, dengan meyakini Allah akan buat terbaik untuk kita, dan Allah berkuasa atas perkara yang kita serahkan kepada Allah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaihi, dan bagi Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan kepada Allah dikembalikan seluruh urusannya. Kerana itu hendaklah kamu sembah Allah sungguh-sungguh dan tawakal padanya. Antara nama Allah ialah Wakil. Wakil, apa maksud wakil? Dia ni wakil saya. Kalau kita dah serah pada wakil kita, maka kita akan setuju apa pun dia buat. Ni wakil, ni wakil kepercayaan kita. Setiap kali dia mewakili kita, dia buat terbaik untuk kita, maka kita tak akan syak lagi dengan dia. Buatlah apa pun yang baik untuk kita. Maka demikian tawakal pada Allah, kita serah kepada Allah. Dan kita tahu Allah akan mendatangkan apa yang baik pada kita, dan Allah berkuasa. Kemudian bila kita sebut tawakal, tawakal ni dia tak henti dengan sebab musabab. Pertama kita tahu kesempurnaan tawakal dengan usaha. Tawakal sebenarnya bukan tawakal goyang kaki. Itu tawakul. Tawakal sebenar atau tawakul yang sebenar, kita ada perkataan dalam bahasa Arabnya tawakul dengan tawakul. Tawakul atau tawakal, seorang melakukan segala sebab untuk mendapatkan sesuatu perkara dengan hatinya bergantung pada Allah. Ini orang bertawakal sebenar. Orang yang konongnya dengan mulutnya kata kita serah pada Allah tanpa dia buat apa-apa, ini tawakul. Orang yang tawakul, dia akan rasa berat untuk menerima setiap takdir Allah pada berat, jadi berat. Orang yang sudah bertawakal dan melakukan segala usaha dan perancangan, bila berlaku takdir yang tidak dia suka dengan hawa nafsunya, dia rasa ringan untuk memikul. Sebab dia kata, tak apalah, saya pun dah buat segala-galanya, tapi itu yang lebih baik. Dia lebih kuat menerimanya. Berbanding orang yang cuai dan usaha dan mengambil sebab, maka dia akan lebih berat menerimanya. Maka kata Syekh Abdul Qadir, bila kita sebut tawakul, dia tak ada berhenti sebab. Contoh gini, saat saya dah baca buku, saya dah ikut tuition, saya tawakal lah. Tak, sebab itu kamu dah hentikan, kenapa? Sebab tak terhenti. Saat saya dah kerja tu, kerja ni, dah banyak ni dapat. Tak, sebab tak pernah berhenti. Orang cuma berhenti pada satu sebab untuk kata saya sudah bertawakal, dia sedang berputus asa. Kita terus buat benda tu. Apakah saya dah buat macam-macam ni? Tak, banyak lagi benda lain kita tak tahu. Ada orang sakit, maka dia pun kata saya dah berubat macam-macam. Orang tu nak anak katakan, saat saya dah jumpa semua, IVF dah buat, semua orang sebut istilah moden dan perubatan moden saya dah buat. Sebut Tok Bomo, sebut ni Tok Bidang ni, saya pun dah buat. Dah masuk hutang, keluar hutang cari Bomo ni. Misal katanya, Bomo tak syirik lah. Ni kita nak gambarkan seorang yang bercakap tentang usaha dia. Saya pun Ustaz dah ni jumpa tok guru, suruh doa biar saya beranak cepat. Saya pun dah pergi Mekah Ustaz. Saya pergi Mekah ni seminggu sekali saya pergi. Nak doa dekat Murtaza sekian. Maka dia cerita semua benda dia buat.
Seolah-olah dia kata, tak ada benda lain melainkan saya dah buat. Jadi kita katakan padanya, tahukah sebenar tidak pernah berhenti sebab. Mana dia? Ya ada. Sama ada kamu berterusan buat benda tu, atau kamu terus mencari yang lain-lain untuk kamu buat. Bukan terus berhenti, surrender. Dah tak boleh buat apa. Bukan begitu. Umpama seorang terperangkap dalam lubang, dia kata, Allah, kita dah tahu kau tak buat apa. Buat lagi. Boleh doa-doa, boleh korek-korek, boleh tolak-tolak, sampai bila? Sampai kau mati. Jangan henti pada sebab. Jangan henti kepada musababnya. Terus buat. Saat saya ni, saat Quran dah hafal banyak kali. Memang saya dah ditakdirkan otak benar, Ustaz. Otak ni memang jenis bukan jenis hafal Quran. Saya almu, Ustaz. Sampai sekarang tak ingat. Saya dah hafal 20 tahun. Dia kata. Lepas tu, tak nak hafal lah. Saya dah tak tahu, tak ingat. Jangan, teruskan. Tahukah sebenarnya menjadikan kamu tak berhenti pada sebab. Tu buat. Mangkali satu hari nanti kamu akan dapat. Saat saya dah penat didik anak saya, Ustaz. Jadi, tak nak dah. Saya dah buat macam-macam. Hutang sudah, pukul sudah. Kadang-kadang bagi duit biar dia jangan buat jahat. Bagi duit. Kau jangan lagi melepak. Kalau kau tak melepak, ayah bagi RM100. Lepak juga dia. Kita kata Ustaz dah berbuih mulut. Saya macam nak sakaratul maut dah nasihat dia. Maknanya teruk. Orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, dia tak pernah putus sebab. Dia akan buat lagi. Memang dia buat benda yang serupa, atau dia mencari jalan. Tapi berhenti tidak. Sebab tu orang tawakal sebenarnya dia tak berhenti. Dia tak beri alasan takdir atas dasar kegagalan dia, atas dasar dia tak dapat takdir. Tak. Teruskan. Memang kita terima takdir. Itu hati kita. Tetapi selagi mana tangan ni masih boleh bergerak, saya kata bergerak. Orang kerja lah. Saya dah kerja, Ustaz. Banyak ni je dapat. Terus kerja. Terus kerja. Saya dah meniaga, Ustaz, kat sini. Memang RM20 dapat. Terus meniaga. Mungkin awak kena alih tempat. Mungkin awak kena jual benda lain pula. Ni kita jual ini tak laku, jual benda lain. Yang mungkin laku. Terus bekerja. Jangan berhenti. Kerana seorang terus berhenti lalu berkata, saya dah tawakal pada Allah. Itu takdir saya. Awak bohong. Sebab awak tidak diberi akses untuk melihat takdir awak. Tuhan tak pernah jadikan bila kita dah habis kat situ, maknanya itulah takdir. Bukan. Boleh usaha lagi tak? Boleh? Teruskan. Barangkali waktunya. Barangkali kesungguhan kita. Tapi untuk berhenti daripada ikhtiar, tidak. Sama sekali orang yang benar-benar tawakal pada Allah tidak akan berhenti ikhtiar dia. Dan tidak akan menoktahkan dengan berkata, itu takdir saya. Terus buat. Buat apa yang kita boleh buat. Apa yang tuan-tuan masih boleh buat, buatlah. Untuk mendapatkan apa yang kita nak. Hati kita tawakal pada Allah. Dan segala, kita katakan tangan, kaki kita akan berusaha ke arah itu. Allah melainkan kita nampak memang secara mustahil adat. Kita dukung adat tak. Maka kita melihat keindahan takdir Allah itu. Bukan nampak macam kita macam mana takdir, Ustaz. Dia macam nampak kita ni kecewa. Tak, kita nampak ini baik bagi saya. Cari keindahan dalam takdir Allah. Jangan tunjuk kekecewaan dalam takdir Allah. Kerana Ustaz, takdir saya macam ni. Itu kan kecewa namanya. Kalau kamu cakap ekspresi muka pun tahu ni orang kecewa. Tapi lihatlah keindahan takdir Allah. Saya rasa Ustaz, bila Allah takdirkan saya begini, mesti ada kebaikan yang baik. Dan saya bergembira dengannya. Kalau seorang misal kata dia takdirkan tak sembuh-sembuh sakit, contoh tak sembuh, maka dia mula tersenyum. Kan dia mengetahui banyak kebaikan saya dapat sakit. Kalau seorang misalnya tak ada anak, akhirnya dia tersenyum riang. Rupanya banyak kelebihan tak ada anak. Banyak kelebihan. Dia tak lagi nampak kekurangan. Dia nampak kelebihan. Tetapi ini kemuncak seorang yang benar-benar tawakal pada Allah. Dan kemuncak kepada yang beriman pada takdir Allah. Dia nampak keindahan pada takdirnya. Bukan lagi kekurangan. Hari ini tuan-tuan dengan kita lemah, kita sentiasa nampak kekurangan pada takdir Allah. Kenapalah macam ni? Kenapa kekurangan? Kenapalah orang yang dapat saya tak dapat? Kita nampak macam kurang takdir. Tak, takdir itu ada kelebihan untuk kita. Kelebihan yang banyak. Kerana kebodohan kita lah kita tak nampak. Seketika kita serahkan pada Allah, maka Allah buka pintu kecerdikan kita. Tentang cerdik bodoh ni kerana sebab kita. Maknanya, kalau kita sebut orang bodoh ni sebab tak belajar, tak nak dengar orang cakap, maka kita kata dia bodoh lah. Tapi lebih bodoh lagi bila orang tidak
meredai apa yang Allah takdirkan pada dia. Makin lama makin nampak dia bodoh. Tapi kalau dia menerimanya, maka Allah buka pintu kecerdikan, sehingga dengannya dia mendapat kebaikan yang banyak. Kemudian kata Syekh tentang tauhid yang sebenar. Apa itu tauhid yang sebenar? Tiada pahit, tiada manisnya tauhid yang sebenar. Dengan maksud, seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah SWT, tidak ada beza baginya pada perbezaan yang diletakkan oleh hawa nafsu, baik atau buruk. Sebab tauhid kita pada Allah, yakni keimanan kita pada Allah, semua yang Allah datangkan kepada kita itu baik. Tak ada istilah buruk-buruk, tak ada, semua baik. Atas nama tauhid kita kepada Allah, atas nama akidah kita kepada Allah SWT. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, siapa sahaja yang menyibukkan dirinya daripada ingat Allah, maka ingat dia akan dihisap walaupun di dalam ibadat. Contoh, kita puasa comel dah, tapi sepanjang puasa duk ingat makan, sehingga kita terlupa untuk menikmati ibadat puasa itu sendiri. Maka ingat, ibadat macam ni tak lepas. Kalau kita berpuasa tapi bercita-cita nak makan, maka ini puasa yang ada kecacatan. Sebab kita tak dapat menikmati keindahan puasa. Kita tunggu bila nak maghrib sebab nak makan ni. Sama juga bila kita solat, bila nak beri salam, nak habis solat. Tak. Menikmati setiap perjalanan ibadat, itulah kesempurnaannya. Tapi kalau kita dalam buat ibadat lalu bercita-cita dengan benda syahwat, maka ibadat kita masih ada kekurangan. Betul dah puasa, tapi syahwatnya duk fikirlah apa. Daripada pagi tadi puasa, pukul 8 pagi dia fikir, nak makan apa buka puasa ni, sedap, biar sedap-sedap sikit. Dia dah rancang. Sebab itu yang diutamakan. Dia lupa menikmati puasa dengan muraqabatullah. Sebab tu ada orang puasa, dia buat benda-benda yang terlarang. Puasa tapi terlarang tengok TV sampai maghrib, duk main telefon sampai maghrib. Dia tak mampu menghidupkannya. Dia lupa dia puasa di dalam ibadat. Yang sepatutnya dalam ibadat puasa diperbanyakkan ibadat. Dah kita dah puasa, banyaklah baca Quran. Duk banyak tengok TV pula. Dan nama kita puasa, banyakkan zikir. Dan nama kita puasa, jauhilah perkara maksiat. Ini orang yang benar-benar melalui ibadat puasa dengan sebagai ibadat. Tapi buat ibadat, kata Syekh Abdul Qadir, tapi bercita-cita syahwat. Dia buat qiyamul lail, cita-citanya dipuji orang esok hari. Kalau saya qiyamul lail malam hari, maka ibadat itu tak akan memberi apa kebaikan padanya. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, akan datang hisap pada ibadat macam ni. Bila kita buat ibadat, tapi kita lebih senang untuk mendapat syahwat daripada ibadat tadi. Syahwat ini pujian orang, itu syahwat. Atau saya kata kalau puasa sebab nak makan biar sedap, itu syahwat. Maka ketika itu kita akan dicap oleh Allah, dihijab daripada mendapat melihat kemuliaan, kebaikan yang sebenar daripada ibadat. Akhirnya ramai atau sebahagian mereka yang melihat ibadat sebagai beban. Sebab apa melihat ibadat sebagai beban? Kerana ada keperluan syahwatnya dalam ibadat. Kalau kita mahu ibadat tidak ada beban, maka buang syahwat dalam ibadat. Benar-benar kita ibadat kerana keyakinan kita pada Allah, kerana tauhid kita pada Allah, kerana perhambaan kita kepada Allah. Maka orang ni akan merasakan kemanisan dalam ibadat. Yang melihat syahwat dalam ibadat, dia tak akan rasa manis dalam ibadat. Tak akan. Bukan ibadatnya satu beban, kepahitan. Dia cepat-cepat ingin keluar daripada ini. Itu belum beraya dah buka lagu raya. Tak pun nak beraya cepat. Bilalah nak raya, bilalah nak raya. Rupanya puasanya untuk beraya. Itu raya lebih-lebih tu. Puasa sebulan, raya 2 bulan lebih. Tetapi jangan ibadat kerana ada syahwat dunia. Kerana syahwat dunia itu penyebab kita dihijab daripada melihat kebaikan, daripada mendapat pendekatan Allah. Biar kita mendapat kemanisan dalam ibadat itu sendiri. Bukan kerana pujian orang, bukan kerana syahwat-syahwat yang lain. Benar-benar perhambaan kita pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.